Kan kita dah cerita Rasulullah daripada Mekah Al-Mukarramah, daripada Mekah Mukarramah daripada mana? Bukit Sur. Bukit Sur tu 2 hari bulan kan? 2 Rabiul Awal. Rasulullah sampai di Madinah, tempat yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah ialah Quba. Dan Rasulullah berada di situ 4 hari. 4 hari di Quba dan Rasulullah membina masjid di situ. Bina masjid di Quba. 4 hari Rasulullah duduk. Rasulullah sampai di Quba. Kenapa nama Quba? Sebab tempat tu nama Quba. Ada perigi Rasulullah di situ. Kemudian lepas 4 hari, iaitu dalam 8 hari bulan. 8 hari bulan Rasulullah sampai Quba. 8, 9, 10, 11, 12. 12 hari bulan, pagi tu Rasulullah bergerak pagi Jumaat daripada Quba untuk sampai ke Madinah Al-Munawwarah ni. Lebih kurang dalam berapa ni? Berapa km? 7 km dia? 7 km. Jadi Rasulullah berjalan tu, singgah di satu tempat, ada lembah. Di situ Rasulullah nak berjumpa dengan keluarga Aminah. Aminah siapa Aminah? Ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya ibu Nabi ni banyak saudara, bapa saudara dia dekat Madinah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak berjumpa dengan mereka dan mereka pun teruja lebih 100 orang dan mereka berjumpa di satu wadi dan ketika itu boleh buat sembahyang Jumaat. Fardu Jumaat telah difardukan masa dekat Mekah lagi. Tetapi tidak ada macam mana? Sebab negara bukan Islam. Negara bukan Islam itu kita bahaya. Sebab kita memerlukan sangat negara ni tidak sebagai negara Islam, sembahyang Jumaat dilakukan. Kalau tak dibenarkan oleh kerajaan, tak buat kita. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ketika itu Rasulullah dikatakan sembahyang Jumaat kali pertama sebelum sampai Madinah. Sembahyang Jumaat pukul apa? Tengah hari lah. Lepas itu barulah Rasul bertolak pelan-pelan sampai ke Madinah Al-Munawwarah, masjid yang kita sembahyang pagi tadi. Kalau kita sampai di masjid ada adabnya. Kalau kita pakai kasut, jangan dibaling-baling lah. Terlebih lagi di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi bawahnya ada siapa? Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik rahimahullah taala, dia kalau masuk dalam masjid atau masuk dalam bandar Madinah, dia turun tonggangan. Kenapa ditanya? Sebab aku malu di bawah tanah ini ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tak pakai kasut pula, ada juga. Kena menghormati. Kita kadang-kadang keluar daripada masjid, baling ni selipar, kelepak, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baling, pak, kasut ke kasut tu kayu. Baling-baling. Jadi itu tidak beradab lah. Bukan setakat di masjid sini saja, mana-mana masjid lah. Kita beradab, susun kasut dan sebagainya. Itu adab-adab ke masjid. Masuk dalam bismillah Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, Allahumma ftah li abwaaba fadlik. Kena baca doa ni, biasakan keluar masuk masjid, insya-Allah kita dapat kemudahan di sini dan kemudahan beramal di masjid nanti. Itu dia. Jadi keluar masjid ni sebenarnya satu cabaran yang besar. Kalau orang tahu dah masuk masjid, tuan-tuan, nak keluar sangat takut. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tidaklah seorang kamu yang berada dalam masjid kecuali kalau dia keluar, maka ada syaitan-syaitan yang menunggu, iblis-iblis yang menunggu, tentera-tentera iblis yang menunggu. Dan ramainya seperti mana dia akan mengerumuni orang-orang yang keluar masjid sebagaimana lebah mengerumuni ratunya. Dia akan keromon kita. Kecuali orang-orang yang membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi keluar daripada masjid kena baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahumma ftah li abwaaba fadlik. Mudah-mudahan begitulah. InsyaAllah kita akan sampai ke masjid Jumaah di sebelah kanan kita ni. Asalnya adalah lembah ni. Sebelah kiri kanan lah. Sebelah kiri ni. Lembah Tamar asalnya, tempat pertama sembahyang Jumaat dilaksanakan. Subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan lepas ni zuriat kita tidak tergolong dari orang-orang yang meninggalkan solat Jumaat, insya-Allah taala. 3 kali tinggal solat Jumaat, satu titik hitam di dalam hati. Siapa ada kawan-kawan, ada anak-anak atau kita sendiri yang bekerja yang sampai sembahyang Jumaat tak dapat didirikan, maka sungguh-sungguhlah untuk cari kerja lain. Sungguh-sungguhlah untuk sembahyang Jumaat. Kalau boleh jangan tinggalkan, 1 minggu sekali pun jangan tinggal. Memang seminggu sekali pun jangan tinggalkan. Dan kalau boleh lepas ini kita balik, kita bukan duduk di motor lepas sembahyang baru masuk. Kan ada gitu. Jual beli kat luar makan cendol tu. Lepas tu dah salam terus balik. Saya pernah bunyi di salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Habis sembahyang Jumaat, belum salam kedua motor dah bunyi.
Ni semayang kat motor, Allahu alam. Jadi kita jangan gitu. Kita balik ni kita rebut sop yang pertama. Berbeza orang yang dah pergi umrah dengan orang yang tak pergi umrah. InsyaAllah. Kita duduk di hadapan. Sebagaimana esok kita akan semayang Jumaat. Kalau boleh pakai baju putih, bersih. Begitulah juga nanti kita di Malaysia, insyaAllah. Itu hari Jumaat. Dan hari Jumaat yang lepas, siapa tak baca surah Kahfi? Angkat tangan. Tak nak tengok belakang. Dan hari Jumaat ni jangan lepas. Jangan lepaskan peluang. Baca. Kalau kat Mekah mungkin penat kan. Sana sibuk sini. Dekat sini kita duduk dalam Masjid Nabawi, tenang, aircon. Kita baca surah Kahfi, kasih habis. InsyaAllah. Siapa yang tak habis, ketuk kepala untuk dinding. Ini. Apalah aku ni. Duduk kat Malaysia sibuk, tak sempat baca surah Kahfi. Tak apa lagi sebab sibuk. Yang sini tak ada sibuk kerja pun. Tak ada apa yang kita nak buat. Cuma nak beribadat je pun tak sempat.